Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. So, hari ini kita akan belajar mengenai bab variasi. Okey, bab variasi ni adalah bab 5 ya. Okey, last subtopik untuk bab 5 untuk genetik. Okey, kalau kamu tengok ni. Ini ada beberapa sekumpul murid. Apa beza dia? Kamu nampak tak muka demo? Muka dia orang ni semuanya berbeza. Sama juga manusia dekat dunia ni. Semua berbeza. Semuanya adalah berbeza. Yang itu yang kita cakap dia adalah disebabkan oleh variasi. Okay, apa itu variasi? Okay, variasi adalah perbezaan ciri antara individu daripada spesies yang sama. Okey, kalau kamu tengok ni, dia mempunyai ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang muka hidung tinggi, ada yang hidung pendek. So, variasi ada dua jenis. Yang pertama, variasi selanjar. Yang kedua adalah variasi tak selanjar. Okay, apa beza kedua-dua variasi ni? So, variasi selanjar ni, okay, variasi selanjar ni, dia menunjukkan perbezaan yang tidak ketara ataupun tidak jelas. Okay, perbezaannya adalah tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Okay, contoh dia, okay, contohnya ketinggian, jisim badan. Kalau kamu tengok dia punya perbezaan ni tak adalah ketara sangat. So, selain daripada itu, variasi selanjar juga adalah kuantitatif. Apa maksud kuantitatif? Kuantitatif ni maksudnya boleh diukur. Okay, dan dia diwakili oleh lengkung taburan normal. Okay, kalau kamu tengok, dia ada lengkung bentuk loceng. Ini yang kita panggil lengkung taburan normal. Okay. Variasi telanjang ini juga, okey, dia ditentukan oleh gen. Okey, tetapi boleh juga dipengaruhi oleh persekitaran. Contoh, okey, contohnya warna kulit diwarisi oleh ibu bapa. Okey, tapi kalaulah orang tu duduknya dekat tempat panas, so confirm lah anak yang dia akan dapat, dia selalu aktif dekat sukan, suka berlari. So, kulit dia pun akan jadi gelap lah. So, itu adalah maksud dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okay, salah satu contohnya lagi, kalau jisim badan. Kalau kamu tengok mak ayah kamu kurus, tapi anak dia gemuk. Mungkin anak dia tu, okay, anak dia tu faktor persekitarannya banyak makan. Makan makanan yang berlemak, okay? Yang banyak makan makanan yang boleh menggemukkan badan dia. Okay. So, pergi kepada variasi tak selanjar. Okay, variasi tak selanjar ini adalah dia menunjukkan perbezaan ketara. Okay, tadi selanjar tak menunjukkan ketara sangat. Okay, dan sangat jelas. Okay, contohnya macam apa? Okay, contohnya macam kebolehan menggulung lidah. Kamu boleh gulung lidah tak? Lidah, podong lidah. Okey, jap jari. Jap jari manusia pun lain-lain. So, jenis cuping telinga. Cuping telinga ada yang melekap, ada yang tak melekap. Okey, kumpulan darah. Okey, ada yang ini darah A, ada yang ini darah B. So, dia adalah perbezaan yang ketara. Okey. Okey, yang ini contohnya. Ini contoh dia tak boleh gulung lidah. Yang ini contoh boleh gulung lidah. Okey. Selain daripada tu, okay, graf untuk variasi tak selanjar bentuk diskret. Okay. Tadi kalau selanjar dia bentuk macam loceng ni. Ini yang kita panggil taburan normal. Okay, diskret ni macam mana? Diskret ni macam inilah. Kamu tengok perbezaan dia yang ketara. Iaitu variasi tak selanjar adalah kualitatif. Okay, dia hanya ditentukan oleh faktor genetik saja. Contoh jenis darah. Sebab itu kalau jenis darah kamu mungkin akan sama seperti ibu ataupun ayah kamu. Okay, ibu ataupun ayah kamu. Okay, selain daripada itu, variasi tak selanjar pula boleh dipengaruhi, diwarisi dan dia tidak akan dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contohnya kamu berada di tempat yang panas. Boleh ubah ke kamu menjadi darah? Takkan. So, tempat itulah salah satu contoh faktor tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. So, nanti kita akan buat aktiviti ini, okay, menentukan jisim, ketinggian untuk kamu, okay, dan kebolehan kamu gulung lidah ataupun tidak, okay. Kemudian kita tengok faktor, okay, apakah faktor-faktor, okay, kita tengok ya. Dia ada dua je faktor. Yang pertama, faktor genetik.
Yang kedua, faktor persekitaran. Okay. Faktor genetik ni dia pindah silang antara kromosom semasa meiosis, okay, menyebabkan pertukaran bahan genetik. Okay, dia akan menghasilkan satu genetik yang barulah sebab proses pindah silang. Okey. Lepas tu, okay, penyusunan kromosom secara bebas, okay, dia akan menghasilkan gamet yang mempunyai genetik yang berlainan. Okay, selain daripada itu, persenyawaan secara rawak, okay, antara gamet jantan, gamet betina, dia akan menghasilkan zygote yang mana kombinasi genotip yang berlainan. Okay, selain daripada itu, dia juga akan menghasilkan fenotip yang baru, okay, akibat daripada perubahan maklumat genetik. Okey, untuk faktor persekitaran pula kita boleh kaitkan mengenai pH ke, cahaya matahari, suhu, air, iklim dan pemakanan. Contoh, okey, warna kulit kalau gelap yang cikgu cakap tadi, kalau terdedah kepada cahaya matahari jangan gelap lah. Kalau gemuk, terlebih makan. Contohnya lagi, kalau contohnya bunga hydrangea, okay, dia berwarna biru, ditanam dalam tanah baisit. Dan jika dia akan berwarna merah jambu, kalau dia dalam keadaan neutral. Ni pokok dia, yang kat belakang ni. Okay, apa kepentingan dia? Yang pertama, kepentingan apa? Kepentingan variasi ini. So, bila individu itu berbeza, okay, kita boleh tengok pelbagai jenis bentuk muka manusia. So, apa kebaikan dia? So, menyebabkan organisma ni dapat menyesuaikan dirilah dengan segala perubahan. Okay. Ciri yang lain yang berbeza, okay, daripada kumpulan majoriti mampu bertahan dan menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Okay. Kalaulah semua individu tu sama muka dia, confirm lah mereka tu akan pupus dan perubahan drastik akan berlaku kepada persekitaran. Okay. Selain daripada itu, okay, kalau dah variasi berbeza-beza, so confirm lah kamu boleh dapat bezakan dan dapat mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dan mudah. Okay. Selain daripada itu, ia dapat juga membenarkan pemilihan semula jadi. Okey, pemilihan semula jadi iaitu organisma dengan ciri yang sesuai terus hidup. Okey, manakala ciri yang kurang sesuai ia akan pupus. Okey, variasi juga dia membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi. Okey, penyamaran melindungi diri daripada pemangsa. Okay, selain daripada itu, dia juga dapat meningkatkan apa? Nilai tambah suatu haiwan atau tumbuhan. Okay, contohnya, okay, kalau ada kejuruteraan genetik ataupun pembiakbakaan pilihan. So, haiwan dengan tumbuhan tu boleh dapatkan genetik yang baru. Yang tadi yang kita belajar sebelum ni, genetik GMO. So, dapat dihasilkan mengikut sifat yang kamu nak. Okay, di sini seterusnya dia dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Okay, so kamu boleh buat praktis formatif 5.5, maksud variasi. Okay, dah atas tadi dah ada. Kedua, namakan dua jenis variasi. Ada berapa tadi? Ada dua. Variasi apa? Tengok balik. Selanjar dan tak selanjar. Banding dan beza. So, bezakanlah. Selanjar ni disebabkan boleh adalah perubahan yang ketara. Tidak ketara. Kalau variasi tak selanjar, perubahan yang ketara. Kalau variasi selanjar, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tapi variasi tak selanjar bukan persekitaran. Dia dipengaruhi oleh apa tadi? Genetik. Okey. Okey, nyatakan dua faktor genetik yang menyebabkan variasi. Apa faktor genetik? Apa faktor genetik? So, kamu tengoklah. So, kamu ambillah salah satu daripada sini. Okey, kemudian faktor persekitaran. Pun sama juga. Ambillah satu daripada sini. Okey. Kemudian, okey, nyatakan 3 kepentingan variasi. So, boleh ambillah, okey, mana-mana ayat yang kamu mudah untuk tulis daripada ini. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. So, cubalah kamu untuk buat praktis sumatif 5. So, kalau kamu tengok ya, praktis sumatif 5 ni dia mengenai mitosis, meiosis. Cuba kamu tengok. Okey, let's we go. Okey, cuba tengok soalan nombor 1. Okey, praktis sumatif 5. Namakan struktur yang bertanda P. Apa tu yang bertanda P tu apa? Ini apa? Ni kromosom kan? Yang P ni apa? P ni adalah DNA. Betul. Dia adalah
DNA. Dalam DNA ada genetik. Kemudian nyatakan 3 komponen. Okay. Dalam DNA. Kamu cakaplah tadi. Ingat tak? Tengok dalam buku. Ada perkataan. Okay. Gula deoksiribosa. Okay. Lagi kumpulan fosfat. Okay. Base nitrogen. Okay. Berapa bilangan kromosom dalam sel soma? Ingat tak? 46. Apa perbezaan autosom dengan kromosom sel? So, kalau autosom ni, dia kawal ciri manusia, ciri organisma. Okay, kawal ciri organisma. Contohnya warna rambut, warna anak mata. Okay, kromosom seks ni pula, dia menentukan apa tadi? Menentukan jantina. Okay, menentukan jantina. Okay. Rajah 2. Okay. Tengok pula rajah 2 ni proses apa? Nampak tak? Dia ada pindah silang dekat sini. So, dekat mana berlaku ni? Okay. Berlaku pada profasa nombor 1. Okay. Dekat sini, terangkan apa yang berlaku. So, kamu cakaplah. Kromosom ini, dia menebal dan memendek. Menebal dan memendek. Okay. Kemudian dia akan berpasangan dan berlaku pindah silang. Okay. Namakan proses yang berlaku pada fasa ini. Okay. Namanya tadi apa cikgu cakap tadi? Pindah silang. So, apa kesannya pindah silang ni? So, pindah silang ini boleh menghasilkan, okay, proses pindah silang ni akan menghasilkan apa? Kombinasi gen yang baru. Kombinasi gen baru. Okay, maksudnya variasi berlakulah. Okay, nyatakan sel haiwan yang menjalani peringkat pembahagian sel. Okay, dekat mana? Yang ini. Okay, sel mana? Berlaku pada sel pembiakan. Meiosis hanya berlaku pada sel pembiakan. Okay, rajah 3. Okay, rajah 3 ni menunjukkan 2 peringkat dalam sel. Okay, nampak tak ni? P dengan Q. P ni apa? Nampak tak? Dia memanjang, dia menendek. Ini pada mitosis ya. Mitosis ada satu jenis peringkat saja. So, ini adalah peringkat profasa. Mitosis. Kalau profasa pada meiosis berlaku pindah silang. Okay, nyatakan perlakuan kromosom pada peringkat Q. Dia buat apa? Kromosom tersusun pada satah. Katulistiwa. Katulistiwa. Okey, katulistiwa yang mana gentian gelendung dia akan melekat. Dia lekat kat mana? Yang tengah-tengah ni kita panggil apa tadi? Sentroma. Okey, sentroma. Okey. Namakan satu organ manusia. Okey, mitosis berlaku dekat mana? Kalau dekat manusia, dekat kulit. Okey, kalau dekat tumbuhan, dekat hujung pucuk ataupun hujung akar. Okey. Okey, kemudian cabaran minda 4. Okey, yang ini kalau kamu tengok, tengok dia terlebih kromosom 21. Ini mutasi. Apa? Ini mutasi ni apa? Mutasi kromosom. Bila terlebih, dia menyebabkan apa? Apa kemungkinan yang menyebabkan Puan K menjalani? Kenapa Puan K dia nampak ada genetik kromosom yang terlebih pada kromosom nombor 21? Mungkin Puan K ni dia hamil pada lanjut usia. Okey. Kemudian ataupun Puan K ni mungkin terdedah radioaktif. Okey, radioaktif. Okey. Apakah nama genetik penyakit ni? Apa yang akan dihadapi? Dia mungkin akan hadapi kalau terlebih kromosom nombor 1 apa? Sindrom apa? Sindrom Down. Okey. Apa jantina? XY lelaki ke perempuan? Lelaki. Itu sahaja untuk hari ini.
So, nanti kita jumpa lagi untuk next chapter iaitu bab 6 sokongan dan pergerakan semasa buka cuti sekolah nanti. Okay, terima kasih sebab datang. Sudi mendengar saya punya video hari ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari.